Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih pada Tuan Imam dan seluruh jatim kuasa Masjid Al-Alami, tuan-tuan guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat, ibu-ibu dan ayah-ayah, kakak, adik, muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Syukur banyak kepada Allah. Kita bila masuk saja ke masjid, jangan lupa dah lafazkan di lidah kita sebutan Alhamdulillah. Kalau tadi tak lafaz lagi, sempat lagi. Sebutlah dekat lidah Alhamdulillah. Ini salah satu daripada bacaan yang penting untuk kita baca bila masuk masjid. Selain daripada Bismillah, selain daripada selawat, selain daripada doa masuk masjid, dan satu lagi adalah sebutan Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah ni penting untuk kita ulang dan ulang. Lagi-lagi sebab kita ni kan, benda yang biasa kita dapat ni, kita kadang-kadang lupa nak syukuri ataupun kurang syukur. Bukanlah tak syukur, tapi dia kurang sikit. Walaupun benda tu besar. Ini kata Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, ulama turun kedua hijrah. Beliau kata, aku kalaulah dapat nikmat yang besar, tapi selalu dapat, aku selalunya lupa. Tapi kalaulah nikmat itu sekali-sekala dapat, walaupun ia kecil, yang itulah yang aku syukur sangat. Kita macam tu lah tuan-tuan. Dapat makan ke masjid ni, nikmat yang selalu kerap dan senang dapat. Kita tahu nikmat ini besar. Dalam Quran Allah Ta'ala nyatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan kelebihan dan rahmat Allah, dengan demikian bergembiralah, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya daripada segala macam harta benda dunia. Dan kita masuk masjid ni, sebenarnya dia lagi besar nikmat dia daripada segala macam benda dunia. Tapi kita punya syukur lain. Contoh. Katakanlah orang hadiahkan kita ataupun kita dapat beli handphone baru. iPhone 15 contoh. Kita dapat, kita akan bersyukur. Syukur sangat. Orang hadiahkan kita sebiji motor, sebuah kereta. Kita akan rasa syukur sangat-sangat. Tak payah orang hadiah pun, kita beli. Pun kita syukur sangat-sangat. Baguslah. Baguslah syukur. Alhamdulillah. Tapi ada tak di kalangan kita tuan-tuan pada malam ini, dapat duduk di masjid ni pada malam ini, dia punya syukur dia lagi besar lagi daripada dapat kereta mewah. Ada kadang-kadang. Tapi jangan menipu. Rasa tak ada lah kan. Saya sendiri sama kita semua. Imam Haris Al-Muhasibi tu ulama besar tuan-tuan. Beliau sendiri kata begitu. Dia kata, aku ni kalau dapat nikmat yang besar, tapi selalu dapat, kurang syukur aku. Banding dengan nikmat yang kecil, tapi jarang-jarang dapat. Jadi oleh kerana itulah, pengurusi majlis ke, imam ke, biasanya akan mulakan majlis dengan mengingatkan kita untuk bersyukur. Supaya kita bertambahkan syukur kita, dan mudah-mudahan Allah tambahkan menjadi nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur,
pasti aku akan tambah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Ada satu kata-kata daripada seorang tabi'in yang besar, ulama besar di kalangan para tabi'in, yang nama beliau sangat-sangatlah masyhur. Kita dekat Melaka ni pun biasa dengar nama dia. Walaupun beliau ni tak kenal pun sampai ke Melaka. Siapa beliau? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Tuan-tuan pernah dengar nama ni? Pernah lah kan? Kita tak kenal. Hasan Al-Basri ni insyaAllah kita biasa dengar nama. Walaupun tak kenal pun, tapi pernah dengar lah nama itu. Tak mungkinlah tak pernah dengar nama beliau. Nama ni selalulah diulang-ulang penceramah sebut. Kadang-kadang dalam khutbah pun sebut. Beliau ni sangat banyak kata-kata beliau yang dijadikan panduan. Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang mana Imam Hasan Al-Basri ini? Beliau orang Madinah. Walaupun Al-Basri maksudnya orang Basrah. Sebab apa beliau digelar Al-Basri? Sebab beliau berpindah ke Basrah. Menetap di Basrah dan meninggal dunia. Jadi akhirnya orang panggil beliau Al-Hasan Al-Basri. Hasan orang Basrah. Basrah ke mana? Irak. Asal beliau Madinah. Beliau lahir dan besar di rumah yang sangat-sangat diberkati. Rumah siapa? Rumah isteri Nabi SAW yang sangat-sangat bijak. Dan yang terakhir sekali meninggal dunia. Siapa dia isteri Nabi yang terkenal kebijaksanaan dan last sekali meninggal dunia? Agak-agak sebut. Boleh jawab? Apa ni jawab? Bukan ni. Tak jawab tak? Boleh. Orang perempuan tahu. Bukan Aisyah. Apa? Itu bukan Sayyidatina Aisyah. Ada Aisyah pun. Memang kenal sendiri. Tapi ada lagi. Sayyidatina Ummu Salamah. Sayyidatina Ummu Salamah. So, Sayyidatina Ummu Salamah terkenal kebijaksanaan. Dan terakhir sekali meninggal dunia di kalangan isteri Nabi. Terus Sayyidatina Ummu Salamah ada pembantu. Dan pembantu beliau inilah mak kepada Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini membesar di rumah Sayyidatina Ummu Salamah. Jadi beliau mendapat keberkatan rumah yang sangat mulia, rumah isteri Rasulullah SAW. Tambah pula, beliau lahir pada tahun yang ke-21 Hijrah. 21 Hijrah ni zaman tu para sahabat masih ramai lagi dekat Madinah. Baru 10 tahun lepas Rasulullah wafat. Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijrah. Beliau lahir tahun ke-21 Hijrah. Maknanya baru lagi. Baru 10 tahun. Zaman pemerintah waktu tu zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar merintah sampai tahun ke-23 Hijrah. Jadi waktu Sayyidina Hasan Al-Basri ini lahir dan bayi lagi lah waktu tu, beliau didoakan oleh para sahabat. Khususnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang rumah Sayyidatina Ummu Salamah. Ialah isteri Nabi itu sentiasa dijaga kebajikan oleh para sahabat. Jadi Sayyidina Umar kata, tengok ada bayi, maka Sayyidina Umar pegang bayi tersebut dan Sayyidina Umar doakan. Sayyidina Umar doa kepada untuk bayi tersebut. Apa doa Sayyidina Umar? Allahumma fihhu fid din wa habibhu ilan nas. Lain sikit dengan doa yang biasa kita hafal tu, doa Nabi pada Sayyidina Ibnu Abbas. Allahumma fihhu fid din wa alimhu ta'wil. Yang ini lain sikit. Sayyidina Umar doakan Allahumma faqihhu fid din wa habibhu ilan nas. Tuan-tuan boleh cuba amal doa ni pada bayi-bayi yang kita pegang. Tak kisah baby tu kita kenal, tak kisah orang minta ke tak minta. Tuan-tuan pegang baby, doakan. Biasakan macam tu. Tak hafal bahasa Arab,
sebut je sebenarnya. Apa? Kan? Sebab kita pun tak tahu. Entah waktu tu doa kita mustajab. Jangan tunggu orang soleh-soleh je lah yang doakan. Aku tak soleh. Nak tunggu kita rasa kita soleh macam mana tuan-tuan? Memang tak lah. Kan? Sebab Imam Syafi'i pun kata, aku ni bukan orang soleh. Tu tanya Imam Syafi'i. Kalau kita rasa kita soleh, confirm perasan. Nah. Jadi, macam mana kita nak kata, bagilah orang soleh, aku ni tak soleh, tak payahlah doakan. Kena doa. Dia bukan kira orang soleh tak soleh kan? Betul lah, Sayyidina Umar dah confirm dah orang soleh. Bila Sayyidina Umar doakan, maka mustajab doa tu kalau kita perhatikan. Allahumma hafizu fi din. Ya Allah, fahamkanlah dia dan agama sungguh-sungguh. Dan wahabibhu ilan nas. Dan jadikanlah manusia kasih kepadanya. Betul-betul tuan-tuan. Sayyidina Hasan al-Basri yang besar jadi antara orang yang paling faqih di kalangan para tabi'in dan sangat dicintai oleh manusia zaman berzaman. Sampailah kita sekarang ni pun masih lagi sebut nama beliau. Hanya berkat doa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut. Jadi beliau pun besar dalam lingkungan para sahabat, keluarga Nabi SAW. Lalu beliau pun banyak belajar dan akhirnya beliau menjadi seorang yang sangat-sangat alim lah. Salah satu daripada kata-kata beliau kata, min alamati i'radillah ta'ala 'anil 'abdi ishghaluhu bima la ya'ni ataupun an yushghilahu bima la ya'ni. Antara tanda Allah berpaling daripada seorang hamba adalah apabila Allah menyibukkannya pada apa yang tiada kena-mengena dan tiada manfaat untuknya. Pada Allah berpaling daripada seorang hamba bila Allah sibukkan dia daripada apa yang memberi manfaat kepada dia. Tanda Allah murka lah, Allah berpaling. Allah tak merahmati seorang adalah bila Allah sibukkan dia pada perkara-perkara yang tak ada guna untuk dia sebenar-benar. Kita perhatikan betul-betul kata-kata di pesan dan kita muhasabah diri kita sendiri. Kita sibuk dengan apa sebenarnya? Adakah kita sibuk dengan perkara yang betul-betul memberi manfaat untuk kita ataupun tidak? Dan maksud manfaat dekat sini, para ulama kata tentu sekali manfaat akhirat. Sebab manfaat dunia ni kita tak boleh panggil manfaat sangat. Sebab dia manfaat yang sementara. Kita tak boleh kata, oh inilah benda paling bermanfaat. Pasti sebab dia sekejap saja. Manfaat akhirat yang betul-betul manfaat. Sebab dia kekal. Jadi kita tanya pada diri kita, aku ni disibukkan dengan benda yang memberi manfaat aku di akhirat ataupun tidak. Nah, cek balik. Daripada pagi tadi, sampailah ke malam ni, setiap hari, sepanjang tahun, agak macam mana. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, satu orang yang kalau satu saat dia tidak mengingati Allah, panjang penyesalannya di akhirat nanti. Panjang penyesalan di akhirat. Baru satu saat tak ingat Allah, dah panjang penyesalan. Macam mana agaknya kalau seminit, 5 minit, 1 jam, 1 perlawanan bola, 90 minit, 1 hari, 1 bulan, ada yang bertahun-tahun ingat Allah. Jadi agaknya macam mana panjangnya penyesalan di akhirat. Kenapa panjang penyesalan satu saat itu? Sebab satu saat itu kita boleh gunakan untuk memenuhi timbangan kita di akhirat. Dan subhanallah wa bihamdih contohnya. Kataan itu je pun dah penuh timbangan. Kalau tiba-tiba kita tak gunakan satu saat itu untuk berzikir, itu dah rugi dah. Dan akhirat nanti, kalau kita nak cari kita pun kita lari. Apatah lagi orang lain. Ada satu kata-kata Jalaluddin Ar-Rumi. Dia kata, manusia bila dia gembira,
dia akan cari orang yang dia paling sayang. Dan apabila dia berada dalam keadaan takut, dia akan cari orang yang paling sayang dia. Lain kan? Bila dia gembira, dia akan cari orang yang paling dia sayang. Bila dia takut, dia akan cari orang yang paling sayang dia. Ini kata Jalaluddin Rumi. Tapi kata-kata itu dia sesuai di dunia. Di akhirat lain. Nah, di akhirat, kalau kita perhatikan, dalam Quran, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bagi tahu kita, akhirat nanti macam mana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, wa ummihi, wa abi, wa sahibatihi, wa bani, kan? Memang lari semua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari tersebut, seseorang akan lari daripada saudaranya sendiri. Daripada nak bapak dia sendiri. Daripada pasangan dia sendiri. Daripada kawan baik dia sendiri. Dia lari daripada, bukan lari ke arah. Kan lain tu. Lari daripada dia orang. Maknanya tak nak. Nah, kalau kita kata, kita tafsir, sebutkan kenapa kita boleh lari daripada orang yang sangat sayang kita. Khususnya mak kita contohnya. Mak kita ni paling sayang kita. Tapi kenapa di akhirat kita lari daripada dia orang? Sebab kita tak nak tiba-tiba dia datang. Dia kata, loh, dulu dekat dunia dulu, mak yang mengandungkan kau 9 bulan. Kau ingat senang. Mak salinkan kau, mak besarkan kau. Dah. Semua tu mak minta kena. Mak minta satu je. Bacaan subhanallahi wa bihamdihi kau. Contohlah. Nah. Katakanlah mak minta macam tu. Itu pun kita tak sanggup lagi sebenarnya. Sebab kita memikirkan tentang nasib kita sendiri. Kemanalah aku nanti ke akhirat. Ya? Agak-agak macam mana keadaan aku nak melepasi titian surat itu. Ini kat Padang Mahsyar mana cerita. Kat Padang Mahsyar memang confirm waktu tu kita akan risau sangat-sangat. Jadi, mak kita pun kita akan lari. Bukan kata orang lain. Mak nak cari kita pun kita akan lari daripada beliau. Tuan-tuan yang berhati lagi dikasih Allah. Jadi apa solusi dia? Kita sekarang ni nak syurga. Disebutkan sebagai pintu syurga. Kita ni nakkan syurga Allah SWT. Dalam keadaan kebimbangan yang begitu dahsyat itu. Dan Imam Ghazali sebut setiap saat kalau kita tak keluarkan dengan ingat Allah, kita akan menyesal panjang penyesalan di akhirat. Jadi macam mana cara dia? Ulama kata ada beberapa cara. Imam Ghazali sebutkan beberapa cara. Yang pertama, Imam Ghazali kata susun jadual hidup kita dengan betul. Barulah tak banyak masa kita yang berlalu begitu saja. Dan disebutkan konsepnya, nafsuka illa tusghilha bil haqqi syaghalanka bil batil. Nafsu kau, kalau kau tak sibukkan dia dengan kebenaran, dia akan sibukkan engkau dengan kebatilan. Itu konsepnya. Diri kita ni, kalau kita tak sibukkan dengan benda baik, dia akan sibukkan kita dengan benda jahat. Jadi memang kena sibuk. Bukan buat sibuk sebenarnya. Dan bukan menyibuk. Memang betul-betul sibuk dengan kebaikan. Penuhkan betul-betul jadual hidup kita. Dari pagi sampai ke malam. Kalau boleh penuhkan jadual, insyaAllah. Tak ada ruang dah. Imam Ghazali aja susun jadual baik-baik. Susun cantik-cantik semua kan. Daripada bangun tidur sampai tidur balik. Apa amalan harian kita. Zikir apa nak baca. Pergi majlis ilmu bila. Nak tolong orang bila. Dan sebagainya. Dari pagi sampai ke malam. Dan disiplinlah dengan jadual tersebut. Imam Ghazali beritahu, disiplinlah. Jangan buat benda lain pada waktu yang telah kita tetapkan kita akan buat sesuatu. Kita kadang-kadang bukan buat jadual, buat dah. Tapi jadual kita ni, macam-macam dalam kepala kita ni, dari pagi sampai ke malam. Tapi jadual kita ni, dekat ujung semua ada bintang. Kita takluk ada perubahan. Betul? Dia macam tu.
Dia fleksibel sangat. Jadi bila ada tertakluk pada jangan masalah. Jadi kita tak berdisiplin. Akhirnya apa yang tentu dia masuk kita. Imam Ghazali kata jangan engkau jadi seperti binatang yang binatang cerdas al-bahaim. Jangan kau jadi seperti binatang-binatang ternak yang mana dia hanya keluar makan balik dalam keadaan kenyang. Dia ikut dah dia nak buat apa. Sampailah sudah. Itu je lah dia punya keluar saya makan. Itu balik. Risau kita kan kadang-kadang orang pergi kerja, balik kerja tiap-tiap hari. Macam tu dah semangat dia. Pergi waktu pagi, balik dah maghrib. Pergi pagi, balik maghrib. Fokus hanya mencari rezeki. Cari makan. Maka apa beza kita dengan lembu? Ini bahasa yang kasar. Itulah bahasa Imam Al-Ghazali. Jangan engkau jadi seperti binatang-binatang tanah. Contoh. Jadi susun kita kali elok-elok. Susun betul-betul. Dari pagi sampai malam. Dia sibuk. Sibuk betul-betul. Tak ada ruang. Contoh, kalau kita susun jadual, tak mungkin dah kita yang lepas malam ni tuan-tuan. Datang boleh maghrib pula. Tak mungkin kita letak dalam jadual kita tu. Okey, pukul 6.30 petang menguntak. Tak mungkin kan? Takkan kita nak letak jadual kita dalam siang. Kita boleh mengumpat tu sebab apa? Sebab banyak masa. Dia banyak sangat masa kosong. Jadi oleh kerana itu dah disibukkan dengan perkara yang batil. Perkara maksiat. Kan? Ini bahaya. Kita nak surga Allah, pertama memang harus diajar buat jadual dengan baik. Susun jadual dengan baik dan disiplinlah dengan jadual tersebut. Yang kedua, Imam Ghazali ajar pagi-pagi lagi ingat mati. Ingat mati waktu pagi-pagi. InsyaAllah. Orang yang ingat mati daripada pagi, mudah-mudahan dia akan mendapat surga. Caranya macam mana? Sebab bila dia ingat mati, dia akan buat apa-apa pun untuk persiapan dia selepas kematian nanti. Apa yang dia nak selepas mati nanti. Bekalan dia selepas mati nanti. Jadi ingat mati daripada pagi. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau ingat mati pagi-pagi, Ustaz, pergi kerja dah. On the way nak pergi pejabat, ingat mati. Terus singgah masjid. Gitu. Ini konsep orang faham konsep ibadat. Kalau betul kita ingat mati, lagi rajin kita kerja patutnya. Sebab kerja kita tu pun dapat pahala. Bukan masuk masjid, tinggalkan pejabat. Tinggal pejabat, bos lagi, marah. Dah bergaduh dengan manusia pula. Khianat pula atas semangat yang dipertanggungjawabkan. Maka akhirnya bukan dapat pahala. Jadi maknanya, faham konsep tu. Ingat mati. Dengan ingat mati, jadual kita tadi tu insyaAllah kita akan boleh buat dengan baik. Yang seterusnya, kita ambil juga apa yang disebutkan oleh para ulama. Kita berbagaikan niat. Sebab kalau kita nak buat satu benda dan setiap saatnya memang susah. Ini tadi sini kata engkau nak buat semua benda dan setiap saat engkau nak berada dalam keadaan muraqabatullah. Dalam keadaan kau ingat Allah perhatikan kau, Allah jaga kau, Allah tengok kau. Susah. Imam Ghazali sendiri kata, memang susah. Tapi, bila ada masa-masa yang sebagainya, kita perhatikan cara para sahabat Nabi SAW. Bukannya dia orang tak ada langsung waktu yang dia orang berhibur, dia orang relax bersama dengan keluarga. Tapi mula-mula dia orang merasa bersalah. Kata Sayyidina Zalah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila kata apa? Na'afafah Zalah. Dia kata telah jadi munafik lah Zalah. Aku ambillah, aku dah jadi munafik lah. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa? Sebab waktu kita duduk-duduk dengan Nabi SAW, kita ni macam nampak surga depan mata. Tapi bila balik ke rumah, berhibur dengan keluarga, dengan anak isteri, lupa lah. Dah tak macam waktu kita duduk depan Nabi SAW.
Jadi jumpa dengan Nabi SAW, Nabi tenangkan. Nabi jawab apa? Sah. Ada masa untuk itu, ada masa untuk ini. Banyak ada masa kau kena rajin beribadat, kau duduk di masjid. Ada masa, okey, untuk kau relax, kau berkeluarga dan sebagainya. Tapi kata para ulama, cara yang kita kena buat adalah niat itu kena betul. Maknanya kalau kita berhibur pun biar ada peluang pahala begitu. Jangan sampai kita terlepas pahala. Yang ini yang akan berkesan akhirat nanti. Maknanya benda patut kita boleh buat dapat pahala. Sekali dapat pahala. Rugi lah. Nah, buat apa pun biar dapat pahala. Makan biar dapat pahala. Berjalan biar dapat pahala. Nah, sentiasa banyakkan niat. Ada ulama tulis kitab tajuk niat. Niat. Jadi maknanya waktu belajar apa niat dia. Datang masjid apa niat dia. Itu tak apa lagi, itu nampak ibadat kan. Waktu makan apa niat dia. Waktu bertamu apa niat dia. Ada seorang tua guru, ada orang datang rumah dia, ketuk pintu. Dia pun suruh anak dia pergi buka pintu. Jadi anak dia pun pergi buka pintu. Buka pintu, sambut tetamu. Lepas tu dia pun panggil anak tu. Tua guru ni panggil anak dia, tanya. Tadi waktu kau pergi buka pintu tadi, apa niat kau? Jadi si anak bagi tahu lah. Niatnya nak tahu itu lah. Ataupun habis banyak pun tak perintah ayah. Dah ayah suruh buka pintu, saya pergi buka pintu. Itu je lah. Tapi okey lagi lah. Buka pintu tak perintah ayah. Tak pahala dah. Tapi si ayah kata, rugi kau. Sebab apa? Kalau aku jadi kau, setiap langkah aku sampai ke pintu tu, aku ada pelbagai niat. Macam-macam niat. Sampailah ke pintu, buka pintu. Macam-macam niat aku. Apa niatnya? Selain daripada taat perintah, ayah, apa dia? Nak menyambut tetamu, memuliakan tetamu, sunnah Rasulullah SAW. Aku nak melontarkan senyuman kepada orang Islam yang lain. Kerana itu benda yang Nabi sangat suka. Benda yang paling Allah Ta'ala cintai. Aku nak gembirakan tetamu tu. Dan bila aku buka pintu, dia orang pun happy. Aku nak jawab salam. Aku nak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi ketika mana memuliakan tetamu. Dan macam-macam lagi lah. Maknanya, biar dia banyak. Banyak ni ya, ke lagi banyak pahala. Walaupun perbuatannya sama. Tuan-tuan datang masjid malam ni. Apa niat tuan-tuan? Kalau kita boleh kira tuan-tuan, kira niat kita. Berapa banyak agaknya niat kita malam ni? Lagi banyak pahala tu. Sebab amalan yang kecil boleh jadi besar dengan sebab niat. Dan amalan yang besar boleh jadi kecil dengan sebab niat juga. Besar amalan tu. Haji contohnya kan besar. Jihad di jalan Allah. Besar. Tapi dia boleh jadi kecil kalau niat kita salah. Benda kecil boleh jadi besar dengan niat yang besar. Salah satu caranya banyakkan niat. So datang masjid ni lagi. Tuan-tuan cuba banyakkan niat. Dan besok usaha sentiasa lah banyakkan niat. Apa dia? Contohnya tuan-tuan. Dia kira agak-agak. Orang Melaka berapa niat dengan datang masjid. Walaupun saya tahu nama masjid ni pun Alami. Dan nama pun Alami maksudnya bukan orang Melaka je di sini. Alami maksudnya international. Dia tak apalah. Yang penting tuan-tuan dah ada kat Melaka sebenarnya orang Melaka lah kita kira. Okay, kita kira boleh. Tuan-tuan. Okay, niat apa datang masjid? Imam tu okey apa dia? Niat. Jadi imam. Aku paling imam. Tapi tuan-tuan jadi makmum lah. Okay, jadi makmum. Itu confirm ada. Okey. Niat. Apa niat datang malam ni? Apa? Nak dengar ceramah. Okey lagi? Tuan? Lain. Niat apa? Niat nak dapat redha Allah. Sebab Allah Ta'ala suka orang datang masjid. Betul. Ada lagi? Tuan-tuan keluarga agak bergaul sikit lah. Mungkin kalau orang cakap dengar sangat.
Ya, cameraman. Niat nak ambil gambar. Nak buat live. Kau pun betul ke tak? Haji mesti ada niat ni kan? Nak buat rekaman kan? Mesti ada. Tapi niat nak buat rakaman ni boleh dapat pahala tak? Mesti dapat pahala kan? Buat rakaman. Bukan buat rakaman konsert kan? Hanya memang itu pun niat yang baik. Tapi bukan semua orang ada niat tu. Okey. Apa lagi niat ni? Niat nak makan. Nah, dia makan semua. Free. Niat nak makan. Lain? Tuan baru 4. Apa lagi niat? Cari ilmu. Lagi lebih kurang macam tadi niat dengan datang dengan ceramah. Lain? Apa? Salat berjemaah. Tadi dah jadi niat jadi makmum. Lagi? Apa? Baru 6. Saya pergi ada setengah masjid sampai 20 tahun dulu. Betul. Ni bukan hati cerita tu kan, betul. Jumpa kawan, betul. Silaturahim. Silaturahim dia dapat pahala. Lagi? Apa? Alah, dengarlah kau. Apa? Etika. Niat nak etika. Betul. Lagi? Niat nak sedekah, tabung masjid. Nak ceramah dah. Apa? Jumpa penceramah. Boleh lah. Mujur datang. Lagi? Dah. Dua perbandaikan ini. Contoh? Contoh niat kita. Yang paling senang. Tunggu waktu isyak. Kan? Contoh semua tengah tunggu isyak kan? Ada yang tak nak tunggu isyak. Semua tengah tunggu isyak. Sementara kita tunggu ni, kita macam dalam ibadat. Kan? Intizar ibadah, ibadah. Tunggu ibadah adalah ibadah. Lagi? Niat kita adalah nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala bagi padaku. Nikmat sihat, maka aku datang masjid. Aku nak mensyukuri nikmat akal, maka aku datang kuliah. Aku nak mengamalkan apa yang aku belajar. Lagi, aku nak mengamalkan sunnah Nabi SAW di dalam masjid. Maka aku datang masjid. Aku nak meramaikan perkumpulan yang baik. Meramaikan kumpulan yang baik. Itu niat yang baik. Nak bagi ramai. Walaupun kita gantuk, kita tahu dah aku datang confirm kelaknya. Kadang-kadang siap duduk depan sekali berkor lagi. Langsung tak ada jadi insyaAllah. Buat macam itu. Bukan jadi sengajakan. Apa? Niat nak bagi ramai. Lagi. Niat nak menyebarkan pula apa yang aku dengar. Tadi orang bawa kamera, bawa phone dia depan. Kita semua boleh sebenarnya. Lagi. Niat nak mengelakkan diri daripada melakukan maksiat. Kita duduk sini, tak ada siapa buat maksiat, insyaAllah. Jadi, itu antara niat-niat yang kena ada. Jadi, lagi banyak niat kita, lagi besar ibadat tersebut. Walaupun ibadatnya sama. Tiap-tiap malam kita rasa masjid. Tapi pahala tu kita nak bagi maksimum sekali. Sebab kita nak syurga Allah. Syurga Allah, kita dapat dengan rahmat Allah. Bukan dengan amalan kita. Kan, tuan-tuan semua biasa dengar hadis ni. Sampai Nabi SAW pun ditanya oleh sahabat. Hatta engkau fi wa Rasulullah. Sebab hatta aku sendiri. Bukan dengan amalan, tetapi dengan rahmat daripada Allah. Kasih sayang daripada Allah. Nak dapat rahmat, kasih sayang daripada Allah, ini salah satu cara dia. Kita cuma banyak benda yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala sayang. Kalau satu benda dia banyak niat. Tujuan-tujuan dia. Daripada banyak tujuan, mudah-mudahan adalah kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita layak masuk ke syurga Allah SWT. Memang ujung sekali kita nak memang syurga. Tapi kita dekat dunia ni, yang kita kena buat adalah nak dapat rahmat daripada Allah tu. Menjemput rahmat daripada Allah, bukan sahaja di dunia, tapi rahmat yang lebih luas
yaitu di akhirat. Tuan-tuan dan nanti lagi dikasih oleh Allah, insya-Allah. Baik. Lagi begini. Okey. Bila kita berbicara tentang syurga, betul, kita semua biasa dengar tentang sifat syurga. Kita biasa dengar tentang sifat ahli syurga. Kita biasa dengar tentang nak wujudkan syurga di dunia lagi. Kita biasa dengar tentang perkara-perkara yang disebutkan sebagai syurgawi di dunia. Seperti contohnya Raudah. Di Masjid Nabawi itu kan ada Raudah. Maka Raudah tu salah satu daripada taman syurga. Kita mungkin kalau siapa yang pernah pergi umrah atau haji, diberitahu tentang Gunung Uhud contohnya adalah gunung syurga. Kita mungkin biasa dengar juga tentang majlis-majlis ilmu, halaqah zikir sebagai taman-taman syurga, Raudatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga. Kita duduk pada hari ini pun salah satu daripada taman-taman syurga. Tapi salah satu niat kita datang ke kuliah, pada malam ni datang ke masjid, pastikan ada satu lagi niat kita tambah, iaitu apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan hadis yang saya rasa semua kita biasa dengar juga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan ke syurga. Niat tu kena ada. Kenapa cerita? Sebab aku nak dapat pergi syurga dengan mudah. Sebab itu janji Nabi SAW. Tuan-tuan mungkin biasa dengar, lagi-lagi abang-abang saya, lagilah ataupun yang sebaya dengan saya, semua biasa kenal, dan mungkin generasi yang kemudian pun sebahagiannya kenal. Apa dia? Seorang tokoh. Dahulunya namanya Datuk Ishaq Bahrum, bekas Mufti Selangor. Abang mesti biasa dengar, biasa tengok muka beliau, mungkin pernah dengar ceramah beliau, Datuk kuliah beliau. Datuk Ishaq Bahrum ni tuan-tuan, orang yang Masya Allah lah, orang soleh. Dan orangnya tegas dengan prinsip. Lemah dia tegas. Ya? Orangnya bila berkaian tu selalu standard kaian dia juga putih sampai putih. Ya? Keluar TV apa semua betul lah ke beliau. Dulu selalu petang-petang ke beliau bicara mufti dan sebagainya. Satu amalan beliau kalau kita perhatikan tentang bila beliau mengajar, beliau pergi kuliah ceramah, beliau akan mulakan kuliah beliau dengan hadis tadi itu. Hadis siapa yang menempuh satu jalan cari ilmu, Allah mudahkan jalan untuknya ke syurga. Orang pun kadang-kadang boleh kita Datuk, kenapa Datuk baca hadis sama je setiap kali. Orang bukan tak tahu hadis tu. Dan beliau pun hafal lagi banyak hadis. Kenapa beliau bawakan hadis tu juga? Di kuliah. Beliau bawakan hadis tu ataupun mulakan dengan hadis tersebut. Rupa-rupanya tuan-tuan salah satu sebab dia nak bagi kita ingat niat kita yang sebenar-benar. Fokus kita kena betul. Aku datang ni sebab nak mudahkan jalan aku pergi syurga Allah Ta'ala. Jadi kalau kita punya niat yang betul, fokus kita nak syurga, insyaAllah benda-benda lain dia dah jadi nombor 2, jadi nombor 3 dah. Ya? Kita dah tak kisah dah yang lain. Sebab yang penting Allah mudahkan jalan untuk aku pergi ke syurga dah. Kita berhenti dulu untuk azan isyak. Hati kita sambung sikit. Hati sebab ada makan, jadi sambungnya tak banyak dah insyaAllah tuan-tuan. Okay. Allahuakbar.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada satu perkara yang perlu kita renung, satu kata-kata seorang salafus salih. Beliau ditanya satu soalan dan jawapannya sama. Kita kata sepatutnya menjentik hati kita. Dia kata, bila ditanya, kenapa nak masuk syurga? Kenapa Tuhan nak masuk syurga? Dia jawab, kerana di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simple je jawapan. Kenapa nak masuk syurga? Bukan sebab nikmat macam-macam yang diceritakan dalam Quran, dalam hadis. Yang banyaklah. Dan semua nikmat tersebut kita perlu iman dengannya. Dan memang kita nak. Tapi jawapan beliau simple. Kerana di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita betul-betul merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestilah kita ni nak sangat bertemu dengan Rasul. Kullu habibin yuhibbu liqa'a habibi. Setiap kekasih dia ingin bertemu dengan kekasih. Kalau betul kita mengaku kita mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah semua kita nak sangat bersama dengan Rasulullah, nak berjumpa dengan baginda. Dan di akhirat, tempat nak berjumpa baginda yang baginda janjikan, pertamanya adalah di tempat yang dipanggil sebagai haud, ataupun telaga baginda, ataupun tasik baginda, air baginda. Di situlah tempat baginda menunggu umat baginda. Dan itulah sebabnya kita banyak
berdoa minta supaya dapat minum daripada telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dahsyat lagi daripada itu, para ulama kadang doa, ya Allah, berilah aku minum daripada telaga baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tangan baginda. Biar baginda sendiri yang bagi kepada kita. Tuan-tuan, itu antaranya. Dan seterusnya, tentu sekali lah syurga. Sebab Rasulullah orang yang pertama masuk syurga. Kita semua tahu benda itu. Pintu syurga dibuka setelah Rasulullah sendiri yang mengetuknya. Jadi bila Rasulullah yang masuk syurga dan kita nak bersama dengan Rasulullah SAW, maka kita perlu sangat-sangat dapat kedudukan yang dekat dengan baginda. Tentang biasa tak fikir. Kita duduk-duduk fikir kan. Orang Islam sangat ramai. Daripada zaman semula sampai kiamat. Berapa ramai orang Islam? Berbilion kan. Kita ni tuan-tuan, kadang orang baru berapa ratus, berapa ribu orang je pun dah susah jumpa kawan kita sendiri. Ataupun keluarga kita sendiri. Baru berapa orang itu. Orang ada pun dah susah nak jumpa dah. Nak cari-cari tak jumpa kadang. Baru orang ada 200 orang, 1000 orang. Pergi Mekah contohnya. Adalah berapa puluh ribu orang. Waktu tawaf tu contohnya. Sama satu tawaf. Itu pun kadang-kadang kita terpisah dengan kawan-kawan kita sendiri. Dengan keluarga kita sendiri. Kena cari, boleh cari pun kadang tak jumpa. Kadang kita fikir tak? Macam mana? Dalam keadaan manusia yang berbilion orang tu, aku nak bertemu dengan Rasulullah SAW. Macam kira-kira kita rasa, susahnya. Berbilion orang. Saya pernah sekali tentang tawaf. Waktu tengah tawaf tu. Saya fikir benda ni lah. Saya tengok orang ramai. Orang sangat ramai. Bila orang sangat ramai, itu kita tengok dia orang semua lagi sayang Rasulullah daripada aku, lagi soleh daripada aku, lagi baik daripada aku. Habis kalau yang ini pun begitu ramai ni pun dah lagi baik daripada aku. Habis kalau nak banding dengan sahabat Nabi, keluarga Nabi, para ulama, para salihin, para awliya Allah Ta'ala, berapa ramai semua. Zaman berzaman. Habis aku ni macam mana? Ya. Waktu itu kebetulan pula saya dijanji dengan satu orang untuk jumpa. Lepas tu tak jumpa-jumpa ni. Padahal orang tu sangat saya kenal. Tak jumpa-jumpa. Jadi waktu tu dah terfikir, ya Allah, nak kena jumpa dengan Rasulullah di akhirat ni. Jadi bila keluar daripada masjid tu rasa sedih kan. Rasa fikir lah. Jadi bila keluar dari Masjidil Haram nak pergi balik ke hotel, baru jalan sikit, tiba-tiba saya dipanggil. Nama saya dipanggil. Dia bukan panggil kenapa panggil saya. Bagi ni saya pun cari. Siapa yang panggil? Ini cerita ni lebih kurang bila 10 tahun lepas. 10 tahun lepas. Saya pun cari, nampak pemilik suara. Pemilik suaranya adalah Abah Irfan, Tuan Guru Dr. Harudin. Tuan Guru dah tahu Dr. Harudin waktu tu. Beliau naik kursi roda, beliau tak sihat waktu tu. Jadi isteri beliau, anak menantu beliau ada sekali lah waktu tu. Jadi bila tengok beliau panggil, kita pun pergi beliau. Dan beliau pun bangun dari wheelchair tu dan terus peluk. Kita pun peluk. Bila dia peluk tu, lepas tu dia pegang, dia tepuk belakang dia pegang bahu. Lepas tu dia cakap dengan dia kata, Syed, anak tiap-tiap hari nak masuk masjid lalu betul je, lewat sana tu. Tapi tak tahu kan hari ni Allah Ta'ala gerakkan hati. So lalu kau ni. Rupa-rupanya nak jumpa yang kau. Dia kata. Lepas tu dia pun gelak. Dia ketawa. Kita pun seronok lah. Seronok yang pertama kali sebab tunggu seronok jumpa kita. Cuba tunggu takut jumpa kita. Jadi yang pertama, tunggu seronok jumpa kita lagi seronok. Alhamdulillah. Yang keduanya, seronok sebab saya rasa macam dapat jawapan. Jawapan daripada apa yang berjadikan tadi.
Iaitu, kalau Allah Ta'ala nak bagi jumpa, jumpa juga. Maknanya walaupun orang begitu ramai, jutaan manusia, tapi Allah Ta'ala nak bagi jumpa, tanpa dirancang pun boleh jumpa. Kita pun tahu benda tu. Kadang-kadang kita lupa benda ni. Semua benda ni dengan rahmat daripada Allah. Sayang daripada Allah. Berapa ramai manusia dekat ke bumi ni, tiba-tiba Allah Ta'ala jumpakan kita dengan satu orang. Ya? Macam tu dah tuan-tuan. Kita di akhirat, kita boleh dapat duduk dengan Nabi SAW dengan rahmat daripada Allah. Kasih sayang daripada Allah. Maka kita perlu carilah rahmat daripada Allah tersebut untuk dapat bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat. Pintu syurga dibuka apabila diketuk oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketuk, malaikat yang jaga pintu syurga tanya, siapa? Baginda jawab, aku. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Malaikat bagi tahu, aku diarahkan untuk tidak buka pintu syurga sampailah engkau yang mengetuk. Betul tak? Memang Rasulullah orang pertama sekali yang masuk ke dalam syurga. Kita tahu benda tu. Jadi, nak tak nak, kita kena tiba dapatkan. Nak bersama dengan Rasulullah. Nak dapat syafaat baginda. Kita pun tahu, contoh doa lepas sembahyang kita baca tadi. Itu kan salah satu daripada cara nak dapat syafaat Rasulullah. Dalam hadis sebut, baca doa tu lepas sembahyang, lepas azan. Azan jawab, lepas tu, baca doa. Wajabat lahu syafaati, wajiblah baginya syafaat aku. Kita pergi ziarah Nabi SAW di Madinah pun dengan niat mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah. Dan kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita dapat dekat. Sebab yang paling dekat dengan Rasulullah di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hasinukum akhlaqa Nabi. Yang paling baik di kalangan kalian akhlaknya. Lagi ada hadis yang lain pula. Aktsarukum alayya salam. Yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, orang yang paling banyak selawat dan itu pun antara cara nak dapat syurga Allah. Pintunya, kuncinya ada pada Nabi SAW. Nak dekat dengan Nabi, banyakkan berselawat dan akhlak. Cubalah dapatkan akhlak yang paling mulia. Dan akhir sekali tuan-tuan, sebab tadi dah janji dah, azan tak boleh sambung panjang-panjang. Kita ni nak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, khususnya di akhirat nanti, maka kita kena cakna terhadap urusan umat Islam yang lainnya. Dalam hadis, dalam ayat Quran, Allah Ta'ala puji Nabi sebagai orang yang paling berakhlak. Lepas tu Allah Ta'ala puji Nabi dengan beberapa akhlak. Antaranya apa dia? Azizun alaihi ma anittum. Rasa berat atas baginda apa yang kalian tanggung. Itu sifat Nabi SAW. Kena ada rasa berat terhadap umat baginda. Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa berpagi-pagi tak peduli tentang urusan orang Islam lain, maka dia bukan di kalangan mereka. Kita nak jadi umat Nabi Muhammad SAW, maka kita kenalah jadi orang yang memikirkan tentang umat baginda SAW. Alhamdulillah, kita ni waktu isu Palestin, rata-rata rakyat Malaysia alhamdulillah cakna dan ambil berat. Alhamdulillah. Adalah selintir kot yang berapa ambil berat kan. Tapi rata-rata kita semua, alhamdulillah, kita doakan. Ramai orang yang dulu tak hafal Qunut Nazilah, sekarang dah hafal. Kalau dulu tak pernah sebut pun bahasa Qunut Nazilah, sekarang dah sebut. Dah ada dah orang-orang yang dulu tak pernah sembahyang, sekarang sembahyang. Ada dulu yang orang yang tak pernah nak sebut Hasbunallah wa ni'mal wakil contohnya. Tapi bila tengok apa yang berlaku, tiba-tiba keluar juga kat mulut dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan? Doa-doa yang banyak dipanjatkan kepada Allah. InsyaAllah, bagus. Tapi mudah-mudahan caknya kita terhadap urusan umat Islam yang lain ini tidak bermusik. Katakanlah mudah-mudahan
Berlakulah contohnya gencatan senjata. Dalam tempoh yang dekatnya. Jangan pula ada je dah jadi gencatan senjata, kita pun lupa balik. Ha. Terus dah tak ingat dah pasal isu Palestin. Terus dah tak peduli lah tentang apa yang berlaku dekat sana. Sebab apa? Dah tak pernah lah. Contoh je. Sedangkan bumi Baitul Maqdis itu masih lagi di bawah jajahan musuh. Bumi Baitul Maqdis, bumi yang suci di kalangan umat Islam itu masih lagi dirantah oleh musuh-musuh itu. Jadi, maka bila kita tak peduli tu, kita takut. Kita termasuk dalam hadis yang tadi itu. Siapa yang tidak memikirkan, mengambil berat tentang urusan orang Islam, maka dia bukan di kalangan mereka. Dan kita nak jadi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu ada sikap. Carilah semua akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala macam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar dan terus belajar supaya boleh amalkan. Kuliah-kuliah di masjid-masjid kita sangat banyak. Hadirlah lebih-lebih lagi pengajian-pengajian kitab, lebih-lebih lagi pengajian-pengajian yang ada kitab-kitab yang mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Hadir, jangan tinggal, jangan ponting, bawa kitab, bawa pen, catat, mengaji dia kitab, dari kulit sampai ke kulit. Mudah-mudahan kita mungkin tahu, mungkin faham dan mudah pula untuk kita amalkan. Dan termasuklah kita dalam hadis tadi, siapa yang menempuh satu jalan cari ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan ke syurga. Kajian-kajian datang bukan saja pada malam ini, kuliah-kuliah kita penuhkan. Ajak kawan-kawan semua untuk datang juga kuliah-kuliah. Dan ringan-ringankan mulut kita dan tangan kita untuk ajak orang lain. Sebab itu juga antara cara amalan kita berpanjangan dan melayakkan kita minta rahmat daripada Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Cukup setakat itu untuk malam ni. Tentang di belakang saya ada bawa perfume brand saya sendiri, Azufi. Kita boleh dapat di belakang, insya-Allah baunya bau international yang betul-betul sama macam international brand. Tetapi harganya tak adalah ratus-ratus ribu-ribu tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan saya lah memang sama je dia punya kualitinya dengan international brand yang harganya ribu-ribu. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma ahli putri unsa wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa afilla ya ulama. Nahza bil khair wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله درش المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسال في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.